إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ثم أما بعد. Saya muliakan pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, datuk-datuk, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali, sama-samalah kita bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada diri kita saban hari. Moga-moga nikmat ini diteruskan lagi di dalam kehidupan kita sehinggalah kita meninggal dunia. Tuan-tuan, hari ini kita berada pada 2 Safar. Masuk Maghrib, dah masuk 2 Safar. Jadi suka untuk saya ingatkan, tidak ada apa-apa yang malang berlaku pada bulan Safar. Tak ada, tuan-tuan. Walaupun ada disebutkan dalam mana-mana kitab, ianya sangat bertentangan dengan apa yang Nabi SAW ajarkan. Kalau kitab tu ada tulis, ustaz, hari Rabu yang keberapa ni dia ada berlaku hari yang malang pada bulan Safar. Tidak benar. Tidak benar. Sebab Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi kata la adwa, tidak ada penyakit yang berjangkit melainkan dengan izin Allah, wala tiyarata, tidak ada lagi tilik nasib tilik nasib, wala hammata, kepercayaan, tidak ada juga kepercayaan berkenaan dengan burung hantu yang duduk atas rumah, yang kita rasa ataupun apa-apa yang seumpamanya. Orang Arab dulu dia nampak burung hantu, dia rasa tasya'um, dia akan kata ada benda tak baik nak berlaku ni. Burung hantu. Kita mungkin binatang-binatang yang lain masuk rumah kita rasa macam tak elok berlaku ni. Ada pepatung kau masuk rumah kan, rama-rama masuk rumah kau ada benda ni, tak. Nabi kata la hammata, tak ada lagi benda-benda macam tu, rasa benda nak buruk nak berlaku. Dan juga Nabi sebut yang terakhir wala safar, tidak ada juga sangkaan buruk ataupun rasa buruk akan berlaku pada bulan Safar. Tak ada. Jadi apa-apa sahaja upacara ataupun amalan, hatta doa pun, ada doa ni nak elak bala pada bulan Safar, dia kata kan, tak payah baca. Tak payah baca, tuan-tuan. Kita baca apa yang Nabi SAW ajarkan sahaja. Apa yang kita amalkan ni, Nabi, doa Nabi ni kitab ni berapa ratus muka surat ni, 1000 muka surat kitab yang kita belajar ni, 1000 muka surat kan, tak habis belajar doa tu kan. Jadi tak perlulah dengan tambahan-tambahan yang lain daripada luar ni, tak payah. Okey. Jadi kita tinggalkan amalan itu seperti mana kita tinggalkan parti-parti yang kita undi dulu. Hari tu tak undi dah. Contoh macam pilihan raya ni kan. Hari tu marin undi yang itu, betul hari ni tukar pula. Orang itu undi yang tu, lepas tu tukar pula kan. Jadi macam itulah kita, benda yang kita rasa tidak memihak kepada kita, kita boleh tinggalkan kan. Dan kita dah tak perlukan lagi di Malaysia ini pengundi-pengundi yang ta'assub, tak perlu dah. Kan, eden daripada mula mengundi sampai mati undi parti tu je, tak ada dah, tak perlu. Kita kena belajar dengan masyarakat minoriti, orang Islam ni bila ramai dia jadi lombap, tahu. Tapi kalau dia sikit, dia copek, dia pandai. Contohnya macam umat Islam yang di Amerika, contoh ni cerita politik pula, tuan-tuan kan. Cerita alang-alang tu kita cerita yalah. Macam di Amerika, di Amerika ada 2 parti besar, apa dia? Republican, Demokrat, 2 kan. Joe Biden ke Donald Trump contohnya lah, salah satu kan. Ada 2 parti ni. Di mana orang Islam di Amerika? Orang Islam di Amerika tu, dia orang ni lebih kurang 1% je daripada seluruh penduduk Amerika. 1% je. Penduduk Amerika dalam 300 juta lebih. Dia orang ni dalam 3 ke 4 juta, dalam 4 juta sahaja. Orang Islam Amerika dalam 4 juta. 1% je daripada penduduk Amerika. Di mana mereka dalam parti-parti ni semua?
Dia orang tak ada yang Demokrat, Republican, tak ada. Dia orang tengok mana yang bawa banyak manfaat kepada dia orang, yang tu dia orang dengan orang tu. Yang tu bawa hebat. Dia tak adalah macam mesti ni, tak. Apa yang bawa manfaat kepada kita sebagai orang Islam, apa yang bawa manfaat kepada kita sebagai orang Melayu ataupun orang Malaysia contohnya kan. Jadi kita undilah yang tu kan. Tak perlulah ta'assub tu dah tak perlu dalam masyarakat hari ni. Jadi ini juga akan mengajar orang-orang yang di atas supaya kan dengar sikit nasihat. Dia dah tak ada dah pengundi ta'assub, pengundi yang memang akan undi dia dah tak ada lah. Kalau kau tak buat kerja, tak ada. Macam tu tuan-tuan. Kita masuk sikit je lah pasal politik. Cukup lah tuan-tuan. Okey, jadi kita nak terus dengan kitab yang kita mengaji ni. Kitab ini asal kitab dia adalah Al-Azkar minal Kitabi was Sunnah. Asal yang kita belajar tu, yang kita rangkumkan, nama dia Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu adalah rangkuman kecil daripada kitab yang asal ni, Al-Azkar minal Kitabi was Sunnah. Zikir-zikir daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk kita yang terakhir hari itu tuan-tuan, ingat tak apa yang kita belajar? Doa tu pendek je. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan lah doa yang kita sebenar yang panjang cerita hari tu kan, pasal budak yang nak budak ni belajar dengan rahib. Lepas tu dapat tahu kat raja suruh humbankan daripada gunung, humban ke bawah, tak mati budak ni. Bawa tengah laut, tak mati orang ni. Kan? Akhirnya apa doa yang dia baca? Dia baca apa? Mana doa dia? Ni doa dia. Yang ni doa dia tuan-tuan. Pendek je. Budak tu baca Allahumma ya Allah ikfinihim, ataupun kita sambungkan Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku daripada mereka itu bima syi'ta, dengan cara yang engkau mahu. Ya Allah, lindung aku, jaga aku daripada mereka-mereka ini bima syi'ta, dengan cara yang engkau mahu. Jadi kalau doa untuk orang yang takut kezaliman satu kaum kan, dia bimbang kaum ni akan pergi satu tempat yang baru pergi tempat yang asing bagi kita kita bimbang orang situ boleh membahayakan kita doa dengan Allah seperti mana budak ini doa, ya Allah, jaga aku, pelihara aku daripada mereka itu dengan cara yang engkau mahu. Bima syi'ta. Okey. Bima syi'ta yang hujung tu, dengan cara yang engkau mahu tu, itu juga menunjukkan kita serah kebijaksanaan itu kepada Allah kan. Kita tak, ya Allah kau buat dia orang macam ni langgar dengan kereta kau, dah kita serah dengan Allah SWT. Itu juga tanda kita mengiktiraf kebesaran kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang terakhir mungkin saya tak sompek cerita itu pasal last kali tu raja buat apa? Raja suruh korek longkang, korek ukhdud, tepi jalan korek longkang, nyalakan api, sebab ramai sangat beriman dengan budak ni. Dia kata amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ini. Sebelum daripada tu rakyat beriman bahawa raja itu adalah Tuhan, tapi lepas budak ini buktikan budak ini tidak boleh dibunuh melainkan dengan nama Tuhan budak ini, rakyat semua beriman dengan Tuhan budak ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai-ramai cakap kami beriman dengan Tuhan budak ini. Lalu raja suruh korek lubang, nyalakan api dan campak semua yang kata beriman tadi, semua campak dalam lubang ni biar mati terbakar. Jadi dia bagi dua pilihan, kau terjun ke ataupun aku tolak kan. Jadi ramai yang terjun. Dan yang terakhir sekali yang teragak-agak nak terjun adalah seorang ibu. Seorang ibu fataqa'asat an taqa'a fiha. Taqa'asat ni dia macam melambik-lambikkan ni. Fataqa'asat ni dia melambik-lambik, dia kejap nak turun ke tidak nak turun, sebab dia tengah pegang baby. Baby ni, jadi dia rasa dia tak kisah dia mati, tapi anak ni macam mana kan. Lalu budak tu, baby tu kata apa? Dia kata ya ummah, ya ummah, wahai ibu, isbiri, sabarlah, fa innaki alal haqq,
sabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Maksudnya budak tu bagi tahu kat Mamat, sabar ya mak, terjun ya, sabar ya. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Jadi ini termasuk di dalam hadis sebelum daripada Nabi SAW pernah sebut la yukallimu fil mahdi, tidak ada yang bercakap, tidak ada sewaktu dia kecil yang bercakap selain daripada 3 orang, illa salasah, la yatakallamu fil mahdi illa salasah, tidak ada yang bercakap ketika mana dia bayi kecuali 3, Nabi kata. Ada 3 baby yang bercakap, Nabi beritahu. Siapa yang pertama Nabi sebut? Isa bin Maryam. Siapa? Nabi Isa. Yang bercakap waktu baby ni Nabi kata 3. Yang pertama Nabi Isa. Bila dia bercakap? Dia bercakap apabila emak dia mula melahirkan. Maryam melahirkan Nabi Isa, dia bawa balik berjumpa dengan kaum dia. Kaum dia kata apa? Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai, dia bawa baby tu jumpa dengan kaum dia. Kaum dia kata apa kepada Maryam? Wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang sangat-sangat salah. Fariya, kau tengah buat bodoh yang sangat salah. Apa yang salah tuan-tuan? Maknanya orang tuduh dia berzina lah kan. Berzina lah. Sebab kau ni tak kahwin, tak ada siapa dah dengan kau kahwin, tiba-tiba ada baby kan. Lalu dia sambung lagi, orang kampung sambung lagi, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Harun ni siapa? Harun ni Nabi Harun. Maryam dikatakan adalah keturunan daripada Nabi Musa. Keturunan bawah daripada Nabi Musa lah. Nabi Musa ni jauh dengan Maryam. Jadi siapa adik-beradik Nabi Musa? Harun. Seperti mana orang panggil Musa ya akha Harun, wahai saudara Harun. Orang panggil Nabi Musa saudara Harun. Disebabkan dia ni keturunan bawah daripada Nabi Musa, seolah-olah macam dia saudara juga dengan Harun, macam itulah. Ya ukhta Harun. Okey. Wahai saudara perempuan Harun, bapa engkau ni bukanlah orang jahat, dan mak kau pula bukanlah pelacur. Yang kau nak buat perangai macam ni, ayah kau bukan orang jahat, mak kau pun bukan pelacur, yang kau boleh nak berzina sesuka hati ni. Lalu apa yang Maryam buat? Fa asyarat ilaihi. Lalu Maryam tunjukkan kepada budak ini. Lalu orang tanya, macam mana kami nak tanya budak ni, sedangkan dia masih lagi bayi kan. Lalu waktu itu Nabi Isa sebut, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Tak ada dalam teks tuan-tuan. Saya baca yang bawah ni. Nabi Isa kata apa? Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, telah diberi kepada aku Alkitab, iaitu Injil lah, Injil, dan dia telah menjadikan aku, iaitu Allah jadikan aku Nabi, seorang Nabi. Yang ni jawapan, yang ni Nabi Isa cakap waktu baby tu. Okey, yang pertama adalah Nabi Isa. Yang kedua siapa? Sahib Juraij. Bayi yang kedua yang bercakap, yang direkodkan dalam hadis adalah Sahib Juraij. Sahib Juraij ni siapa pula? Juraij ni pada zaman Bani Israel dulu lah. Maknanya ada seorang lelaki yang terkenal dengan abid, sangat suka beribadah. Maknanya dia suka salat, dia suka berzikir, abid. Okey. Lalu dia ada buat satu tempat untuk beribadat, jauh sikit daripada rumah dia. Lalu di situ dia beribadat. Satu hari mak dia datang panggil dia, ya Juraij. Juraij nama dia, ya Juraij. Lalu Juraij ni pun sebut, ya Rabbi ummi wa salati. Wahai Tuhan aku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummi wa salati, mak aku ni dan solat aku. Maknanya macam ada gangguan lah dengan mak dia ni tadi. Maksudnya bukanlah gangguan, maknanya ada kacau sikit lah solat dia, sebabkan mak dia duk panggil dia ni ummi wa salati. Jadi ulama syarah hadis ni dia kata mungkin Juraij ni berhentikan solat dia dan
jawab, ataupun dia mungkin sedang salat tu dia doa kepada ya Rabbi ummi wa salati, ya Rabbi ummi wa salati, mungkin macam itulah. Lalu hari kedua datang lagi, panggil wahai Juraij, jadi Juraij pun ya Rabbi ummi wa salati, ya wahai Tuhan aku, emak aku dan juga salat aku ni. Lalu hari ketiga datang lagi, hari kedua, ada hari ketiga tak? Ada. Lalu hari ketiga pun mak dia panggil lagi, ya Juraij. Dia kata, ya Rabbi ummi wa salati, wahai Tuhanku, mak aku dan juga salat aku. Lalu apabila sudah daripada itu, habis dia sebut macam tu, dia pun teruskan semayang. Mak dia pun balik. Tapi hari ketiga ini mak dia kata, mak dia doa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, janganlah matikan dia sampai dia jumpa dengan muka-muka pelacur-pelacur. Maknanya dia ni konon-konon macam baik sangat ke kan, belum jumpa lagi perempuan-perempuan pelacur-pelacur ni kan. Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia jumpa dengan para pelacur. Lalu apabila kisah ni tersebar, jadi orang-orang di kampung itu, Bani Israel, tahulah kisah tentang Juraij ni. Lalu ada seorang perempuan pelacur, yutamassalu bihusniha, dia ni memang orang umpamakan kecantikan dia kan. Kau ni cantik macam si fulan lah, si fulanah lah. Maksudnya kalau dia cantik itu orang sebut dia macam siapa? Macam Siti Nurhaliza lah kan. Oi, lawa kau ni macam Siti lah contohlah kan. Siti ni dah tua dah lah kan, hari ni tak tahulah apa kan. Jadi macam tu lah cantik dia tu. Lalu pelacur ni kata, kalau kau mahu, dia cakap dengan orang Bani Israel kampung tu, kalau kau mahu aku boleh goda dia, aku boleh goda dia. Lalu dia pun pergilah ke tempat ibadah Juraij ni tadi. Lalu dia panggil, wahai Juraij, dan Juraij ni tak pandang pun, dia tak pandang pun perempuan ni. Tapi di tempat dia itu ada, dekat dengan tempat Juraij ni ada tempat seorang pengembala kambing lah. Dia selalu duduk di situ. Lalu wanita ataupun wanita yang pelacur itu tadi, dia akhirnya tidur dengan pengembala kambing tu. Lalu setelah beberapa lama dia mengandung. Lalu apabila lahir je budak ni, orang tanya, anak siapa ni? Perempuan tu kata, anak Juraij tu, anak Juraij. Lalu apabila orang Bani Israel dengar cerita ni, Juraij buang kau, dia bukan kahwin dengan kau, dia berzina dengan kau. Lalu orang kampung pun pergi rosakkan tempat ibadah si Juraij ni tadi, ubahkan. Lepas tu Juraij datang dan Juraij tanya, apa yang kau buat ni? Sesungguhnya, orang kampung kata, sesungguhnya engkau telah berzina dengan pelacur ni tadi. Lalu dia kata, mana bukti dia? Ada bayi kan. Lalu Juraij kata, bawa datang bayi tu. Lalu Juraij ni salat. Lepas daripada salat, dia pun letakkan tangan dia pada perut bayi tu. Lalu dia tanya, ya sabi, dia tanya, ya gulam, dia sebut ya gulam, man abuka, wahai budak, siapa bapa engkau? Lalu bayi itu sebut fulanun ar-ra'i, si pengembala tadi tu, si pengembala. Lalu dia telah orang kampung pun rasa malu lah, sebab dah rosak kan rumah ibadah dia tadi kan. Lalu dia kata kepada Juraij, wahai Juraij, biar kami bina rumah kau yang kami roboh tadi tu, tempat ibadah kau tu daripada emas. Lalu Juraij kata, tak payah, bina dia seperti mana sedia kala. Tapi budak yang kedua bercakap ni, nama dia dipanggil sahib Juraij, maknanya orang tuduh anak Juraij, tapi dia dah bebaskan daripada Juraij, Juraij daripada tuduhan berzina. Tapi terkenalah dia fitnah tu, sebab dia macam tak endah sangat dengan mak dia. Dia terkena fitnah tu. Tetapi Allah Ta'ala tak zalim. Dia kena tuduh dan dia kena bunuh orang pun tak. Bayi itu telah menyelamatkan dia. Okey. Itu adalah bayi yang kedua. Dan bayi yang ketiga agak menarik. Bayi yang ketiga adalah sabi yarda'u min ummihi. Okey.
ada seorang bayi yang mana dia tengah menyusu dengan emak dia. Kisah bayi yang ketiga ini, dia tengah menyusu dengan emak dia. Menariknya kisah ni, Nabi SAW cerita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ni, Sahih Bukhari dan Muslim ni. Sahabat kata Nabi cerita budak tu tengah menyusu dengan emak dia sambil Rasulullah SAW sedut jari dia. Macam tu kan, dia tunjuk budak tu tengah menyusu. Rasulullah dia cerita nak bagi nampak menarik kan, tengah menyusu dengan mak dia. Lalu datang seorang lelaki yang di atas kuda kan. Jadi yang pertama sekali zaman tu, kalau naik kuda dia macam naik Honda lah, macam naik Honda lah kan. Oh, orang kaya ada harta lah kan, naik kuda. Lepas tu elok pula muka dia kan. Lalu mak ni tadi berdoa, Allahumma ja'al macam mana doa dia? Allahumma ja'al ibni, macam mana saya akan boleh je reka-reka tapi tak apalah. Allahumma ja'al ibni mithla hadza, ya Allah jadikan anak aku ini macam orang tu kan. Lalu budak tu kata apa? Budak tu jawab budak tu tengah menyusu tu, maknanya bawah daripada 2 tahun lah. Bayi yang ketiga ni cakap apa? Dia dah lost banyak, panjang sangat hadis ni. Bayi tu kata apa? Allahumma la taj'alni mislahu, ya Allah jangan jadikan aku macam orang tu. Okey. Kemudian budak itu pun sambung lagi menyusu. Lepas tu datang pula seorang perempuan. Kejap Datang seorang perempuan dan orang tengah pukul dia ni. Orang tengah pukul. Orang tengah pukul dia dan orang tuduh dia, engkau sarakti, engkau mencuri, zanaiti, engkau berzina. Orang pukul perempuan ni. Lalu mak dia ni yang tengah menyusukan anak ni doa, Allahumma la taj'al ibni mislaha, ya Allah jangan jadikan anak aku ini macam perempuan ni tadi. Budak ni doa, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikan aku macam dia. Lalu apabila berulang cerita tu, mak dia tanya kepada anak dia kan, kenapa engkau tak nak jadi macam yang ni? Lalu budak ni tadi jawab, budak ni jawab, sesungguhnya orang yang di atas kenderaan ni tadi, yang di atas kuda ni tadi, dia adalah seorang yang saya dah tak jumpa dah ni, seorang yang jabbar anid, orang yang sangat sombong dan sangat engkar dengan Tuhan dia kan. Duduk atas tu nampak hebat, tetapi di sisi Allah dia tak hebat. Manakala perempuan ni pula tadi, apabila tengah dipukul, tengah diseksa, perempuan ni tadi dia sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Perempuan ni sebenarnya adalah orang yang salihah. Jadi itu adalah 3 bayi yang bercakap ketika mana mereka masih bayi. Dan yang keempat siapa? Cerita kita yang mula-mula tadi, iaitu apabila mak dia nak terjun, anak dia kata isbiri fa innaki alal haq, sabar engkau di dalam kebenaran. Jadi ada 4 bayi yang bercakap ketika mana mereka masih bayi. Okey. Okay, yang tu jadi itu sumber yang sahih lah. Kalau kita dengar cerita, ada orang cerita, belum tentu lagi betul tuan-tuan. Ada dalam kitab pun belum tentu betul. Yang ni adalah apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Okey, habis tentang tajuk doa kepada orang yang apabila kita takut ada kaum yang nak menzalimi kita. Okey, hari ni kalau sempat kita masuk satu lagi, iaitu doaun man asabahu syakkun fil iman. Oh, ni panjang ni. Apa kita baca laju. Doa sesiapa yang bimbang, doa sesiapa yang menimpanya perasaan syak dalam iman. Doa bagi sesiapa yang menimpanya syak. Syak tu apa? Ragu. Tiba-tiba dia ragu terhadap iman dia. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitan, sesungguhnya akan datang, bukan tak ada sesungguhnya, akan datang syaitan ahadakum, kepada salah seorang daripada kamu. Ini syaitan akan sentiasa cari salah seorang daripada kamu,
Fayaqulu, lalu dia berkata, syaitan tu kata, man khalaqa kaza, siapa yang ciptakan ini? Ya tuan, man khalaqa kaza, siapa yang ciptakan demikian? Man khalaqa kaza, siapa yang ciptakan demikian? Hatta yaqula, sehinggalah dia kata, man khalaqa rabbaka, siapa pula yang ciptakan Tuhan kau? Yang ciptakan bumi siapa? Allah. Yang ciptakan manusia siapa? Allah. Yang ciptakan malaikat siapa? Allah. Siapa pula ciptakan? Allah. Kan syaitan akan sebut perkataan tu di dada kita ataupun di telinga. Dia akan bisikkan perkataan ni. Bagi setengah orang masalah ni dia tak jadi masalah sangat kat dia. Tapi setengah orang dia sangat bermasalah. Bila dia, siapa dia start berfikir kan? Siapa okey. Fa idza balaghahu falyasta'iz billah, apabila sampai benda itu kepadanya, Nabi bagi tahu, maka isti'azahlah dengan Allah. Apa itu isti'azah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apabila terlintas benda tu, kadang-kadang kita ingat benda tu datang daripada kita, tak, dia dibisikkan, dibisikkan lagi. Jadi kita mungkin tengah baca apa benda ke, tengah borak ke, jadi syaitan ni memang duduk dengan kita daripada awal. Jadi dia saja timbulkan keraguan tu. Lalu kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu Nabi kata wal yantahi, dan stop, dan berhenti. Dan stop, jangan sambung lagi, tukar, buat benda lain. Okey, itu yang pertama. Ada empat petua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auzubillah. Yang kedua, hadis daripada Abu Hurairah juga, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqala hadha. Sentiasalah manusia itu bertanya sehingga dikatakan ini, sehingga Nabi kata dia akan katakan ini, khalaqallahul khalqa, Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk. Faman khalaqallah, siapa yang pula yang ciptakan Allah? Jadi kita tahu dalam iman kita ini semua diciptakan oleh Allah. Semua Allahul ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang ciptakan apa sahaja di bumi ini untuk kamu. Allah ciptakan segala-galanya, bukan sahaja di bumi, di luar bumi dan di semua alam. Allah Taala cipta. Tapi kalau kita tahu bila ada benda, ada pencipta, dia macam ilmu falsafah juga, bahaya kadang-kadang belajar falsafah ni. Kalau sesuatu itu ada, mesti ada penciptanya. Siapa pula pencipta? Allah. Akan timbul persoalan itu kepada kita. Lalu Nabi beritahu, faman wajada min zalika syai'a, siapa yang dapat benda macam ni, falyaqul, sebutlah Nabi beritahu, amantu billahi, aku beriman dengan Allah. Sebagian riwayat kata tambah lagi wa rasulihi, wa rusulihi, salah ni, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, ataupun wa rusulihi. Jadi sebut amantu billahi. Okey, itu yang petua yang kedua. Petua yang ketiga, tak sempat kita nak baca dia punya sanad, tapi hadisnya semua sahih ataupun sekurang-kurangnya hasan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah juga, sahabat Nabi, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikun nas, nanti ataupun hampir sahaja nanti, manusia ini ayyatasaalu bainahum, akan saling bertanya-tanya di antara mereka, hatta yaqula qailuhum, sehinggalah berkata orang yang berkata di kalangan mereka, sehingga salah seorang mereka berkata, hadza Allahu khalaqal khalqa, inilah Allah yang menciptakan makhluk. Faman khalaqallah, siapa yang ciptakan Allah? Fa idza qalu dzalika faqulu, apabila kau dengar ada orang sebut siapa pula yang ciptakan Allah, bila kau dengar macam tu, fa idza qalu dzalik, apabila ada mereka bercakap macam tu, faqulu, Nabi kata sebutlah, bacalah, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
kufuwan ahad. Allahus samad, Allahu ahad, Allah ya yang satu, yang esa. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahir dan tidak dilahirkan. Dia tak ada siapa yang cipta dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu macam mana? Dia tak sama dengan satu benda pun, dia tak sama. Jadi jangan fikir zat Tuhan macam makhluk, jangan. Dia tak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu Nabi suruh summa liyatful an yasarihi salasan. Kemudian dia ludah, tafal, dia ludah sikitlah. Dia ludah sikit, ada keluar air liur 3 kali di sebelah kirinya. Maknanya syaitan itu banyak kali datang daripada sebelah kiri. Ludah kiri 3 kali. Tui ada keluar sikit lah kan. Saya tak boleh buat lah, kan rusak mic ni. Tui wal yasta'iz billah, dan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, ludah sikit 3 kali, dan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Dan petua yang keempat daripada hadis adalah an Abi Zumail. Abi Zumail ini adalah tabi'in bawah daripada generasi sahabat. Abi Zumail dia bertanya kepada Ibnu Abbas. Sa'al tu Ibnu Abbas, dia kata aku tanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat Rasulullah SAW ataupun sepupu Nabi lah, Ibnu Abbas. Lalu Abi Zumail dia kata, faqultu, aku cakap, ma syai'un ajiduhu fi sadri, apalah benda yang ada dalam dada aku ni, apa benda lah yang duk main dalam dada aku ni. Dia sebut dekat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tanya, ma huwa, apa dia? Qultu, dia pun sebut, wallahi ma atakallamu bihi, demi Allah aku tak akan bagi tahu, aku tak akan cakap tentang benda ni. Faqala li, lalu Ibnu Abbas sebut kepada aku, iaitu Abi Zumail, dia kata, asyai'un min syakkin, adakah sesuatu benda yang menyebabkan engkau rasa ragu-ragu? Syak, adakah benda yang menyebabkan engkau rasa ragu-ragu? Wa qala wa dhahika, lalu Ibnu Abbas pun gelak. Lalu dia kata, ma naja min zalika ahadun hatta anzalallahu ta'ala, tak ada seorang pun yang terlepas daripada benda ni, benda yang jadi tiba-tiba rasa syak. Aku duk sembah siapa selama ni? Ada ke kan? Tiba-tiba contoh Ibnu Abbas kata benda ini tidak terlepas pun daripada seorang pun, sehinggalah Allah Ta'ala menurunkan ayat, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna, jika kamu merasa ragu terhadap apa yang telah kami turunkan ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, fas'alil ladzina yaqra'una alkitab, maka tanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab, membaca Alkitab. Jadi lalu faqala li, lalu Ibnu Abbas sambung lagi, idza wajadta fi nafsika, kalau engkau dapati benda-benda macam ni berlaku lagi, faqul, sebutlah yang terakhir ni, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang jelas, zahir, ataupun yang zahir itu maksudnya dia yang menang ataupun dia yang jelas, wal batin, dan dia juga yang paling tersembunyi, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia di atas segala sesuatu maha mengetahui. Jadi apa petua dia? Ada 4 petua tadi. Ingat tak? Ingat tak? Apa dia? Dia simpulkan kat sini. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang pertama yasta'izu billahi minasyaitanir rajim. Petua yang kedua adalah sebut amantu billahi wa rusulih, aku beriman dengan Allah dan rasul-rasulnya. Nombor 3, berhenti daripada hanyut insiak, ma'al waswasah, berhenti daripada kita terus fikir lagi, stop. Nabi kata stop. Nombor 4, sebut huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dan yang kelima, baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi qul huwallahu ahad ni dia punya petua panjang sikit. Apa dia? Kena
ludah sikit 3 kali belah kiri, kemudian baca a'udzubillah minasyaitanirrajim. Jadi ini adalah betul-betul yang Nabi SAW ajarkan kepada kita sekiranya benda-benda ini terlintas di dalam kepala kita, tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi dia tahu macam mana syaitan itu bekerja. Dia tahu. Sebab tu dia pesan siap-siap dekat kita. Kopong masuk berapa minit? 4 minit. Okey. Okey, jadi soalan-soalan yang kalau kita bacakan hadis tadi, soalan dia macam samalah. Soalan seolah-olah sama. Siapa cipta ni? Siapa cipta ni? Siapa pula cipta? Allah. Okey, itu bentuk yang simple lah yang Nabi nak ajarkan kepada kita. Tuan-tuan, banyak lagi bentuk-bentuk yang boleh menyebabkan seseorang itu dia rasa ragu terhadap agama. Dia start fikir, kan, manusia ini dia lahir-lahir dia mesti ada peringkat-peringkat dia. Mula-mula dia bayi contohnya, kan, lepas itu dia jadi matang, lalu ada timbul orang-orang yang membuatkan peringkat-peringkat untuk Allah pula. Dia pun ada buat juga. Jadi dia start, Allah ni mula-mula macam ni, mula-mula macam ni. Jadi ini semua benda yang Nabi kata stop. Jangan reka dan juga jangan fikir pun tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilmu tu. Ada orang Melayu banyak belajar. Contoh macam martabat 7 tu lah, tuan-tuan. Contohnya mula-mula dia kata dalam makam ahadiyah, mula-mula Allah Taala ni tajalli, Allah Taala ni mula-mula sekali dia tak ada nama, dia tak ada sifat. Makam ahadiyah, dia panggil la apa adalah makam dia tu, makam dia. Lepas tu Allah Taala jelmakan tajalli yang ke peringkat yang kedua, dia mula ada nama, ada. Yang ni jangan merepek-repek tentang Tuhan, jangan. Okey. Jadi apabila sampai je benda yang memang tak payah fikir, jangan fikir. Yang tu tentang Allah Subhanahu, tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah sebut dah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak sama dengan siapa-siapa pun. Jadi kita rasa manusia ni pandai start nak fikir, kan. Otak ni boleh fikir, tapi dia mesti lagi dalam daerah ini saja. Jadi kita hanya boleh berfikir benda yang pernah kita nampak, pernah kita rasa, pernah kita bau. Kita tak boleh nak fikir benda yang lain daripada benda yang kita tak boleh nak rasa. Keluar daripada diri kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadi tuan-tuan, Islam ni tuan-tuan adalah agama yang paling benar, paling benar, dan Allah adalah Tuhan kita. Jadi kalau ada rasa ragu, buanglah. Sebab apa tuan-tuan? Kalaulah Islam agama yang salah, tentulah kehidupan manusia ini tidak, orang putih sebut, doesn't make any sense. Tak logik lah. Untuk apa? Islam, kenapa Islam begitu popular di kalangan masyarakat Eropah? Sebab Islam menjawab hampir ke semua soalan yang kritikal tentang kehidupan. Contohnya orang tanya, kenapa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Adakah untuk kita beranak? Lepas itu kita pun kerja, dah tua, mati. Kan? Islam jawab apa? Untuk apa kita hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak cipta manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada aku. Orang tanya lagi, kan, soalan-soalan, kalau tak ada agama kita pun tak tahu nak jawab apa. Contohnya, siapakah manusia yang pertama sekali? Siapa yang mula-mula diciptakan? Al-Quran kata terus, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Taala ciptakan siapa? Adam. Okey, dah hidup, lepas itu mati, kan. Mati, dah hidup, tujuan hidup dah tahu. Okey, hidup untuk beribadah. Lepas itu mati nak pergi mana? Mana Al-Quran beritahu? Masuk syurga atau neraka, kan? Ada agama lain yang cuba lepas mati kita akan jadi roh, masuk dalam lipas, masuk dalam, dia panggil karma, kan. Dia panggil apa? Inkarnasi. Maksudnya dia cuba jawab persoalan tentang kehidupan, tapi Islam agama yang paling make sense, yang paling logik sekali, kan. Macam mana Tuhan nak kira? Berdasarkan amalan baik kita, kan. Jadi Islam ini adalah agama yang benar dan tak perlulah kita nak bimbang, rasa ragu ke, sebab Islam telah menjawab semua soalan-soalan yang susah ni tentang kehidupan. Wallahu ta'ala alam. Masuk, Okey, kita berhenti dulu di setakat ini.
Nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.